hujan ke lebat menjelang pada petang esok dan boleh berterusan sehingga ke malam esok. Dan juga berbeza hal keadaan di negeri Sabah dan juga Sarawak kerana taburan hujan yang rendah, namun tidak tolak kemungkinan kawasan hujan lebih menumpuk di satu dua tempat melibatkan bahagian Miri, Limbang dan juga pedalaman negeri Sabah. Sekian dahulu laporan cuaca buat malam ini. Dapatkan informasi cuaca di laman Sesawang dan juga media sosial kami. Saya Abdul Aizat. Assalamualaikum. Seorang ibu melempar 3 anaknya dari tingkap rumah setinggi 2 meter sebelum melompat keluar untuk menyelamatkan diri daripada kebakaran di Kampung Batu Lima di Gua Musang, Kelantan. Dalam kejadian pukul 1.30 tengah hari, Rohani Awang 25 tahun cedera di lengan kanan akibat disambar api, manakala anak keduanya Muhammad Syafiq Haikal Azmi 3 tahun patah tangan kiri. Dua lagi anaknya Wan Said Ali 7 tahun dan Suhada 2 tahun tidak mengalami kecederaan. Ketika kejadian, ibu mertuanya Saadah Draman 65 tahun bersama bapa mertua dan suaminya keluar ke rumah ahli keluarga di Kampung Limau Kasturi. Tak daripada tu 4 meter dia tu. Sebab tu dia tak ada bilik ni dia tahu kot nelo. Kalau nak atau bek kon tak boleh dah. Api kok nak lalu tu. Dua tamu lah tu? Oh, daripada dua tamu api ada? Api nak kata budak pun duduk dengan dia belakang. Kata masuk pun dapur duduk dia nunggu dia ke dapur baru tombol tak ada. Tak ada. Sementara itu, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Gua Musang Muhammad Arifuddin Akif Muhammad Nur berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 1.51 tengah hari. 9 anggota bersama 2 jentera dikerah ke lokasi dan sebaik tiba api sedang marak membakar rumah terbabit dan punca kejadian serta kerugian kebakaran masih dalam siasatan. Kawalan sempadan negara akan terus diperketat pasukan gerakan am PGA bagi memastikan geng Niki tidak lolos dari Malaysia menggunakan laluan-laluan tikus. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Abdul Rahim Jaafar berkata, tindakan itu selari dengan arahan yang telah dikeluarkan oleh Ketua Polis Negara. Kita di sempadan, semua PGA telah kita berikan arahan supaya membuat pemantauan terhadap perkara ini supaya mereka ataupun cubaan untuk keluar melalui sempadan ataupun jalan yang tidak sah ini dapat kita benteras. Gambar-gambar semua kita dah edarkan di sempadan. Beliau ditemui media pada Majlis Perasmian Markas PGA Batalion 8 Pengkalan Cepa, Kota Baru, Kelantan. Media sebelum ini melaporkan Datuk Seri Niki Liao Sun Hee, 33 tahun yang merupakan pengasas Winner Dynasty Group, dikehendaki polis untuk membantu siasatan di bawah Seksyen 130 hingga 130ZB Kanun Keseksaan bagi kesalahan kumpulan jenayah terancam. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Maritim dalam peringkat akhir melaksanakan perjanjian memorandum persefahaman MOU dengan Vietnam Coast Guard.
Ia sebagai usaha mengawal pencerobohan bot nelayan asing ke negara ini. Ketua Pengarah Maritim Laksamana Maritim Datuk Muhammad Zubil Matsom berkata, draft MOU berkenaan hampir selesai untuk semakan Jabatan Peguam Negara. Beliau yakin apabila MOU itu termeterai, kedua-dua negara akan dapat menjalinkan kerjasama penguatkuasaan, cari lamat dan berkongsi ilmu mengenai aspek latihan. Saya agak yakinlah kalau perjanjian ini ataupun kerjasama ni yang dapat ditandatangani di antara FMM dan Vietnam Coast Guard, kita boleh lebih senang kita melaporkan kepada Vietnam Coast Guard yang ada di laut kehadiran bot-bot nelayan daripada Vietnam yang menceroboh perairan Malaysia. So itu kita yakinlah. So saya jangkakan kerjasama ni adalah akan ditandatangani dalam tempoh masa yang dekat inilah. Beliau ditemui selepas melakukan lawatan ke Maritim Terengganu. Mahkamah Persekutuan Putrajaya menolak rayuan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi untuk menggabungkan pertuduhan pecah amanah dihadapinya daripada 12 kepada 3. Panel 3 hakim diketuai Hakim Besar Malaya Tan Sri Azhar Muhammad membuat keputusan itu selepas mendapati pemohon gagal membuktikan bahawa pihak pendakwaan membuat tuduhan buruk terhadapnya. Panel hakim juga menolak anggapan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bahawa kegagalan menyatukan tuduhan akan menyebabkan hukuman tidak adil kepadanya. Mahkamah menyatakan pada tahap ini tidak relevan untuk mempertimbang persoalan hukuman. Panel dengan itu mendapati tiada manfaat dalam rayuan tersebut sekaligus menolaknya. Mahkamah turut mengesahkan keputusan terdahulu oleh Mahkamah Rayuan yang mengetepikan permohonan serupa. Pada bulan lalu, pihak pendakwaan menyelesaikan kes mereka terhadap Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Beliau berdepan 47 tuduhan iaitu 12 tuduhan pecah amanah berkaitan dana Yayasan Akal Budi, 27 tuduhan pengubahan wang haram dan 8 pertuduhan rasuah. Satu video seekor ibu kucing membawa anaknya yang baru lahir ke hospital di Izmir, Turki. Daily Star melaporkan menerusi video itu kelihatan ibu kucing berkenaan membawa anak dengan menggigitnya pada bahagian tengkuk. Petugas kesihatan yang melihat ibu kucing berkenaan terkejut dan ada juga yang ketawa. Selepas melakukan pemeriksaan, anak kucing itu didapati tidak dapat membuka mata kerana ada jangkitan kuman. Pihak hospital kemudiannya menghubungi pusat jagaan haiwan bagi menguruskan ibu kucing itu. Bagi petugas hospital, peristiwa ini akan menjadi kenangan manis untuk mereka dan tidak mungkin dapat dilupakan. Ini pula di Indonesia, beberapa anggota bomba diserang oleh orang awam yang marah kerana mereka tiba lewat di lokasi kebakaran. Dalam kejadian pada 30 Mac lalu di Kalimantan Timur, anggota bomba bergegas ke tempat kebakaran sebaik menerima panggilan kecemasan. Bagaimanapun, perjalanan ke lokasi kebakaran yang sepatutnya hanya mengambil masa singkat menjadi lama berikutan ada pemilik kenderaan yang meletakkan kenderaan mereka di tepi jalan sehingga mengganggu laluan jentera bomba. Sebaik sahaja tiba di tempat kebakaran, anggota bomba diserang beberapa orang penduduk yang tidak puas hati. Segmen hashtag itu menutup paparan berita perdana edisi 5 April. Segera lakukan pendaftaran vaksinasi COVID-19 untuk janji temu melalui aplikasi MySejahtera. Terus patuhi SOP. Assalamualaikum. Dan salam sejahtera.
kehidupan sosial tu agak sukar. Persentuhan masih berlaku. Kalau setiap rakyat Malaysia patuh SOP, kita boleh putuskan rantai jangkitan COVID-19 dalam negara kita. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam penghargaan